Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. الحمد لله. Yang dihormati pengurusi surau, ahli jabatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dah sampai sebulan kita tak jumpa. Ya, dah sebulan dah. Dua siri lah kita sangkut. Yang pertama tak sihat, yang kedua raya haji, Aidil Adha. Alhamdulillah. Jadi selesai semua jadual-jadual ibadah kita. Yang pergi Mekah pun dah balik. Difahamkan tadi dah seorang jemaah kita dah selamat sampai balik kan. Alhamdulillah. Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada jaza, tidak ada pahala ataupun ganjaran daripada Allah SWT illa jannah. Itulah dia. Kita berebut berlumba-lumba nak pergi Mekah kerana hasil ataupun hikmah ataupun balasan Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka yang diterima hajinya. Haji mabrur itu maksudnya hajinya diterima. Hajinya sempurna, hajinya selesai. Hajinya cukup syarat dan sebagainya, maka dia panggil haji mabrur, laisa lahul jaza' illal jannah. Tidak ada balasan yang lain selain daripada syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi oleh itu alhamdulillah saya difahamkan tadi dah hampir 8 penerbangan dah ya, ataupun setakat lebih jemaah haji kita dah kembali ke tanah air, kembali ke tanah air untuk bertemu kembali dengan keluarga, sahabat anda, jiran tetangga, insya-Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan ini dapat kita teruskan kuliah kita, iaitu pada muka surat 53 kan? 53 insya-Allah, iaitu perkara 11. Baik, jadi perkara 11 ini ialah berkaitan dengan zikir ketika terjaga pada malam hari dan juga zikir keluar rumah. Ya. Jadi terjaga pada malam hari ini adalah lumrah, perkara biasa. Kita tidur melainkan dah penat sangat, nyenyak sangat, langsung tak terjaga. Itu dah tidur mati kan. Jadi bising anak cucu, bising tepi telinga pun dia tak sedar lah. Kerana atuk penat sangat, dia tidurlah sampai subuh. Jadi itu memang tak terjagalah. Kecuali mungkin ada hajat, bangun tengah malam tu kerana hajat dan nak buang air dan sebagainya. Terjaga malam. Jadi tidur malam ini memang kita, kalau umur-umur yang dah berusia 50, 60, 70 dan sebagainya, kita biasanya mudah bangun, ataupun tidur malam itu
separuh malam kita terjaga. Ya. Baik. Jadi di sini kita lihat dalam kitab ini, muka surat 23 ini, ada zikir yang disediakan ataupun ada zikir yang perlu kita amalkan. Zikir ketika terjaga pada malam hari. Maksudnya dah tidur lah ni. Terjaga tu arti dah tidur. Bukan terjaga belum tidur. Nah, belum tidur tu tidak lama terjaga kan. Kalau kita belum tidur kerana berbual-bual, tengok TV ataupun tengok musim-musim bola sepak, tengok bola sepak, itu tak terjaga. Itu dia jaga malam, bukan dia terjaga daripada tidur malam. Baik, jadi kalau terjaga pada malam hari, apa zikir yang kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, disunatkan berzikir ketika terjaga pada malam hari dan keluar rumah untuk melihat ke langit. Dan membaca ayat-ayat terakhir daripada surah Ali Imran daripada ayat 190 hingga akhir surah. Ya, akhir surah. Baik. Jadi ayat 90 ini daripada surah Ali Imran. Jadi daripada sini kita dapat lihat apa ayatnya, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Ya, saya tengok dulu. Ali Imran. Ini amalan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjaga malam. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina azaban nar. Sehinggalah habis ayat ini. Kan? Jadi ini doa ataupun ayat-ayat yang dibaca apabila bangun tengah malam dan tengok ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ard. Kita tengok daripada terjemahan ayat ini, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi itu, waqtilafil laili wan nahar, dan peralihan lail al-malam wan nahar la ayatin di ulil albab. Itu tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Baik. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda yang ini kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab. Ulul albab ini adalah bagi orang-orang yang berakal. Baik. Sehinggalah daripada ayat 90 hingga akhir surah. Jadi kena hafal lah. Kalau tak hafal, tak dapatlah nak baca, tengok langit sambil nak baca, dah gelap pula tu. Jadi kena bawa Quran lah, atau bawa gadget-gadget yang ada. Ini bacalah. Baik, itu di antara zikir yang diamalkan. Itu zikir terjaga malam, lihat langit dan baca ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran ini. Karena daripada surah ini menyatakan tentang kebesaran-kebesaran Allah. Iaitu kejadian langit dan bumi. Ini bukan perkara kecil, bukan perkara biasa. Kejadian langit dan bumi ini, kita kerdillah kita jadinya. Kita kena tengok langit, tengok bumi, apatah lagi tengok makhluk-makhluk Allah yang lain, segala gunung ganang, lautan dan sebagainya, maka kecillah kita, kerdillah kita.
Tak ada nilai lah kita pada sisi Allah kecuali orang yang bertakwa lah. Begitu juga tentang peralihan malam dan siang. Jadi kita bangun malam itu waktu malam. Dan selepas malam itu besok subuh dan siang. Jadi peralihan malam ini juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu bacaan ataupun doa ataupun zikir dengan ayat-ayat seperti ini menandakan kita memuji-muji Allah dan menyatakan kebesaran Allah. Kagumnya kita dengan kebesaran Allah itu. Dan dengan itu kita yang dikatakan tadi keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan bagi dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. Rahmat Allah itu ada langit dan bumi itu satu rahmat lah. Walaupun malam itu adalah untuk rehat kita. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Jadi waja'alna al-laila libasa, jadikan malam itu untuk libas, untuk jadi pakaian, maksudnya untuk kita berselimut, untuk kita tidur malam, untuk kita berehat. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan menjadikan nahar itu, iaitu siang hari itu untuk ma'ash, untuk mencari rezeki, untuk mencari kehidupan dan sebagainya. Jadi dengan itu tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah. Dan ini bagi orang yang berakal. Orang tak berakal, dia tak kisah bangun malam ke, tak bangun ke, ataupun lepas bangun dia buang air, hajat dia selesai, dia tarik selimut balik, tidur. Tak ingat dah apa sebenarnya yang berlaku, apa yang dia nikmati. Nikmat tidur itu pun dah satu nikmat. Dia tidur. Ada ramai orang tak boleh tidur. Ada orang tak boleh tidur, tak nyenyak tidur. Pusing kiri, pusing kanan. Hatta dia bangun duduk je. Tak dapat tidur. Jadi macam mana nikmat tidur tu? Bagi kita yang dah dapat nikmat tidur, terjaga, kemudian nak sambung tidur. Jadi di sini kalau ada peluang dan kesempatan dikatakan oleh ini Imam Nawawi ini, iaitu keluar rumah, lihat ke langit. Lihat ke langit. Karena di sana banyak kebesaran Allah yang dapat dilihat. Pertama, kejadian langit itu sendiri. Yang kedua, kejadian bumi. Dan ketiga, peralihan malam. Tadi siang, kemudian sekarang malam. Besok akan siang balik. Waqtilaful laili wan nahar. Dan peralihan al-lail, malam dan siang. Baik. Jadi ini satu amalan yang bagi mereka lah, ulul albab, bagi orang yang berakal. Jadi kalau yang tak beramal, yang tak kisah perkara ini, dia tidak jadi ulul albab lah. Jadi orang yang ulul albab ini dia akan mengambil kira dan mengamalkan, melakukan dan beramal dengan amalan-amalan seperti ini. Itu orang sentiasa menyedari akan kebesaran Allah dan bersyukur dan bertahmid, memuji-muji akan kebesaran Allah. Baik, seterusnya ditegaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara sedemikian. Ini amalan Rasul. Rasulullah bangun, dia keluar daripada rumah. Jadi kita ni wallahu a'lam lah macam mana nak beramal dengan amalan ini. Kalau rumah yang macam kita di sini, boleh keluar rumah lagi. Kalau rumah yang dekat flat, dekat kondominium dan lain-lain lagi tu, bukalah tingkap. Kalau tak keluar rumah pun buka tingkap, dapat juga tengok langit. Dapat tengok langit dan sebagainya. Dan ini amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali melihat ke langit yang hanya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi maknanya ada hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi lihat ke langit. Ada juga yang tidak disebut dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim disebut Nabi tak lihat ke langit. Tapi dalam Sahih Bukhari diriwayatkan Nabi lihat ke langit. Jadi ini semua adalah melengkapkanlah. Yang tidak lihat ke langit itu dilengkapkan dengan riwayat yang melengkapkan bahawa Nabi lihat ke langit. Sebab itu hadis ini dia di antara satu dengan lain itu akan melengkapkan. Karena Nabi riwayat itu ataupun para sahabat yang meriwayatkan
hadis itu pada masa-masa yang berbeza. Ada satu masa disebut Nabi sebut melihat ke langit, ada satu masa tak menyebut perkara tersebut. Baik. Jadi itu yang disebutkan tadi apabila Nabi keluar rumah melihat ke langit dan membaca ayat-ayat di surah Ali Imran ayat 190 sehinggalah ke akhirnya. Baik, perkara seterusnya perkara 66 ditegaskan dalam As-Sahihain. Sahihain ini Bukhari dan Muslim lah. Lepas itu diringkaskan As-Sahihain atau Sahihani. Ada dua sahih. Itu ada dua sahih, iaitu riwayat hadis Nabi yang dikatakan As-Sahihain ini Sahih Bukhari. Ya. Alladhi jama'ahu al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Bukhari wafat atau meninggal dunia tahun 256 Hijrah. Ya. Kita sekarang 1444 Hijrah. Jadi 1000 lebih tahun dulu dah. Dan Imam Bukhari dah wafat meninggal. Sahih Muslim, iaitu Imam Muslim, iaitu Ibn Hajar An-Naisaburi yang meninggal dunia tahun 261 Hijrah. Jadi kurang samalah. Kedua-dua imam ini meninggal dunia pada abad yang sama. Jadi apa yang ditegaskan dalam Sahihain ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun pada malam hari dan solat tahajud. Solat tahajud. Itulah amalan yang patut dilakukan. Bangun malam, solat tahajud. Dan baginda membaca. Lepas solat tahajud, baginda membaca doa tahajud lah. Yang kita pun doa amal juga kan. Doa itulah, mana doa lagi. Ada ini doa Nabi yang Nabi amalkan. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Walakal hamd laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa muhammadun haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ada riwayat lain ada menambah lepas la ilaha illa ant la haula wala quwwata illa billah. Ada riwayat yang mengatakan sambung lagi dengan la haula wala quwwata illa billah. Ada riwayat katakan illa anta saja. Apa makna doa ini? Allahumma ya Allah. Allahumma tu ya Allah. Lakal hamdu, bagimu segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ard, engkau adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Wa man fihin. Wa man fihin, Allah lah yang mencipta langit, as-samawat wal ard. Wa man fihin, dan di antara langit dan bumi ini ada isi kandungannya. Wa man fihin itu dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Dan segala perkara, segala benda yang ada di antara langit dan bumi. Termasuk kita lah. Kita berada di antara langit dan bumi ini. Dalam bumi ini. Di antara langit dan bumi. Walakal hamd. Dan puji lagi. Dan doa ini banyak memuji Allah. Mula dengan awal. Allahumma lakal hamd. Anta qayyimus samawati wal ard. Anta, ya Allah. Engkaulah ya Allah. Qayyim. Yang mendirikan, yang menegakkan, yang meletakkan as-samawat, yang menggantung langit. Ya, as-samawat itu banyak. As-sama satu saja. As-samawat banyak langit. 7 lah. 7 petala langit. Sab'a samawat. Sab'a samawat. Di sini tak sebutlah sab'a itu. Dia sebut qayyimus samawat. Yang menegakkan, yang membangunkan, yang
berada di atas langit. Wal ardi, dan bumi. Wa man fihin, dan apa sahaja perkara segala yang ada di antara langit dan bumi itu. Engkaulah yang penciptanya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard. Dan puji lagi, engkaulah, bagimu segala pujian, engkau adalah mulkus samawati wal ard, iaitu kerajaan langit, bumi dan segala isi. Wa man fihin. Mulku tu malik, raja, kerajaan. Kerajaan ini, kerajaanlah berkuasa. Kerajaan itu berkuasa. Power, ada kuasa. Sebab itu sesama kita pun, di kalangan manusia pun ada kerajaan. Ini tak lama lagi kerajaan nak memilih kerajaan baru, kan? Kerajaan juga PRN dalam seminggu dua lagi. 29 dah calon, 8 hari bulan Ogos undi awal, 12 Ogos undi umum. Jadi pilihlah mana yang kita suka. Kan? Pilih. Lepas itu kena doa juga. Kena doa. Doa kita ialah doa Allah beri tunjuk yang baik itu baik, yang tak baik itu tidak baik. Apa doanya tuan-tuan? Allahumma arinal haqqa, Allahumma arinal haqq haqqa, wa arinal batil, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuklah kepada kami. Arina itu tunjuk pada kami. Al-haqqu haqqa. Yang benar itu adalah benar. Warzuqna tiba'ah. Dan rezekikanlah pada kami. Berilah pada kami untuk ittiba'ah. Untuk mengikutnya. Mengikut itu dia memilih sekali lah. Bila kita memilih, dia jadi ketua kita, kita ikutlah. Kemudian, wa arinal batila batil. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kepada kami ijtinabah, untuk kami jauhkan daripada kami. Yang batil itu jauh pada kami. Kerana batil itu yang pada sisi Allah lah. Maknanya tidak menuju kepada Allah, tidak menyokong agama Allah, yang tidak ada sebagainya lah perkara yang batil. Ya. Tapi yang benar itu tetap benar kerana dia akan membawa kepada kebenaran dan mendekatkan diri pada Allah. Yang benar itu boleh dikatakan dekat diri dengan Allah. Kalau batil itu dia akan menjadi jauh daripada Allah. Kita nak dekat dengan Allah, maka yang hak itulah yang kita nak. Wallahu a'lam. Jadi itu tunggu masanya, buatlah pilihan masing-masing. Baik. Walakal hamd anta nurus samawati wal ard, dan puji, dan bagi engkaulah segala pujian, dan engkaulah yang dikatakan tadi cahaya langit dan bumi, cahaya langit, bumi dan segala isinya. Nurus samawat wa man fihin, dan segala di antara keduanya. Nurus samawat, cahaya. Dan walakal hamd antal haq, dan bagimu lah puji-pujian, antal haq, dan engkaulah janjimu benar, antal haq, segala pujian engkau adalah kebenaran. Wa wa'duka haq, dan janjimu adalah benar. Wa'duka, janjimu. Janji Allah ni pada makhluk memang akan benarlah. Di antaranya janji Allah ialah ajal. Bila tiba masa ajal, itu janji Allah pada seseorang, maka Allah panggil. Sebab itu kita kata, bila janji Allah tiba, tak cepat dan tak lewat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila tiba ajal seorang itu, tidak cepat dan tidak lewat walaupun sesaat. Itu janji Allah. Apa sajalah janji Allah tentang rezeki ke, tentang nyawa hidup kita, tentang rezeki, jodoh kita. Rezeki kita ni termasuk isteri, anak-anak, harta benda, pekerjaan kita dan sebagainya. Itu rezeki-rezeki. Jadi itu semua adalah hak. Wa wa'duka hak. Sebab itu kalau kita dapat rezeki, itu janji Allah kepada kita. Dan mungkin kita kurang sikit rezeki kita, kawan kita ataupun orang lain lebih, itu pun janji Allah pada dia. Allah nak bagi lebih.
Kita Allah nak bagi setakat itu saja. Jangan mengeluh, jangan meragu, jangan merungut. Allah, hai, bagi sikit sangat rezeki aku ni, cukup-cukup ni saja. Ada cukup, itu janji Allah. Wa wa'duka haq. Janji Allah memberi rezeki pada hamba-hambanya. Dan Allah warzuqu man yasha. Allah memberi rezeki kepada mereka yang Allah hendak. Ada lagi yang Allah rezeki itu ghairu hisab. Ada yang Allah beri rezeki tanpa hisab pun ada. Itu jadi kaya raya, senang lenang, semuanya elok, keluarga bahagia, anak elok, isteri elok, rumah besar, kereta besar, pangkat pun ada. Kemudian rajin pula pergi masjid, pergi surau, rajin infak, rajin bersedekah. Masya Allah, itu cantiklah. Ya, jadi Allah janji pada dia rezeki, dia pula syukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi ada pula ayat-ayat yang lain untuk kita syukur pada Allah, ya Allah akan tambah lagi. Janji Allah juga. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la syadid. Janji Allah juga. Allah kata la in syakartum. Kalau kamu bersyukur la azidannakum, aku tambah lagi rezeki kamu. Tapi kalau kamu kufur, ingat balasannya amatlah pedih. Inna azabi, azab aku amatlah pedih. Janji Allah juga. Ini semua wa'duka. Baik. Jadi pada ketika kita berdoa tahajud itu macam-macam. Dia sangat komprehensif. Komprehensif ini merangkumi. Banyak perkara yang dirangkumkan dalam doa tahajud kita itu. Daripada kita merasai kebesaran Allah dengan kejadian langit dan bumi dan segala isinya. Lepas itu lagi, segala jadi kerajaan Allah itu mempunyai kerajaan. Allah adalah kerajaan bagi langit dan bumi dan isinya. Dan Allah juga mempunyai cahaya di antara langit dan bumi, bercahaya pada seluruh alam ini dan di antara isinya, dan seterusnya memuji Allah. Dan antal haq, engkau benar ya Allah. Benar. Dan anta haq wa liqa'uka haq. Seterusnya, dan bertemu denganmu. Ya. Iaitu bertemu denganmu adalah benar. Bertemu dengan Allah itu benar. Jadi kita sekarang ni hidup, seronok, enjoy, sukaria kan, bahagia di dunia ini, ingat akan bertemu dengan Allah. Itu benar. Bukan cerita kosong. Bukan cerita macam Piramli. Ya, cobaan kan. Akhirnya kata ni bukan cobaan lagi ni, benar-benar ni. Jadi betul-betul punya. Cobaan sebenarnya betul. Jadi Piramli punya filem pun kadang-kadang banyak juga beri sikit-sikit pengajaran kan. Di antara cobaan dengan benar itu, ujung-ujungnya benar. Bukan cobaan lagi. Jadi kita duduk di rumah di dunia ini sebagai cobaan-cobaan. Banyak cobaan, banyak ujian. Banyak halangan dan sebagainya yang kena dilalui. Dan ujung nanti benarlah, iaitu liqa'uka haq. Jumpa engkau ya Allah adalah benar. Kemudian wa qauluka haq. Apabila berjumpa Allah dah benar, firmanmu benar. Firman Allah Al-Quranul Karim. Itu firman Allah. Kalamullah. Itu benar. Lepas itu kena baca, kena mengaji, kena ulang-ulang baca, kena ambil iktibar, ambil pengajaran. Ya, ambil pengajaran menjadi panduan. Bukan setakat baca, pandai baca saja. Cuba ambil faham. Faham ayat-ayat Al-Quran itu. Tadabbur ayat-ayat Al-Quran itu. Karena kalau qauluka haq. Ya? Tadi qauluka wa liqa'uka, bertemu dengan Allah benar. Qauluka, kata-kata, kalam-kalam Allah. Kalam Allah itu Al-Quranul Karim. Benar. Maka kena baca. Dan sekarang itu kita tak jemu nak membaca qaul, kalam-kalam Allah ini. Ya? Kalamullah. Kita tak jemu nak baca. Hari-hari baca. Bulan puasa dulu kita dah khatam, bulan puasa ni khatam lagi. Lepas puasa nak baca mengaji, nak baca lagi. Subuh semalam dah baca, subuh besok pun nak baca lagi. Dan tak payah, dan tak jemu-jemu untuk baca Quran. Kerana Quran itu benar. Yang lain kita baca, surat khabar baca, tak mau baca dah, tak ulang dah. Jadi surat khabar lama, lori akan angkut surat khabar lama. Itu surat khabar lama. Banyaklah dia buat colok lah, dia recycle surat khabar tu, dia guna balik surat khabar lama. Ini qauluka haq ini dia tidak ada qauluka lama. Kalam-kalam Allah tak ada yang lama dan tak ada yang baru. Sentiasa wujud
sentiasa segar, ya, sehingga segar dan sehinggalah ila yaumil qiyamah. Untuk panduan manusia, untuk jadi pedoman manusia. Jadi qauluka haq. Dan surat khabar itu bukan semuanya benar. Wartawan punya olah, kerana dia dengar tokoh tu cakap, dia balik, dia susun balik ayat. Dah tak benar lah. Dia tambah, dia kurang. Kan? Dan lain-lain lah. Apa-apa sahaja tulisan ataupun catatan buku dan sebagainya. Kalau bukan Quran itu, tak maulah baca ulang banyak-banyak kali. Tak mau ulang-ulang. Tapi Al-Quran kita suka nak ulang. Dan bukan sebab suka. Pertama, selain daripada itu dia ibadah. Qiraatul Quran jadi ibadah. Sebab itu dalam surah Al-Quran, wa iza qara'tal Quran fastami'u wa ansitu. Apabila dengar saja orang baca Quran, fastami'u. Naklah kamu dengar. Sebab itu Al-Quran bila kita pasang kaset apa di rumah, kalau kita tak dengar jangan pasang. Baik padam, tutup. Kalau nak buka biar dengar. Sebab Quran itu tak boleh pasang biar dia duduk baca sorang-sorang. Kita buat kerja lain tak kisah pun pada bunyi Al-Quran. Sebab tu ada orang tegur juga di masjid-masjid kan, sebelum azan, sebelum Jumaat, sebelum apa tu ada juga pasang kaset kan. Tapi setengah pendapat mengatakan kalau dah kita tak dengar, tak perhati ayat-ayat yang dibaca dipasang di masjid itu, tak payahlah pasang. Kalau nak pasang juga biar kita mendengar. Yang mendengar itu biar tadabbur. Jadi sebab qauluka haq, kalam Allah itu benar. Jadi biarlah kita mendengar dengan tadabbur. Lepas tu kalau imam baca surah, kita kena dengar. Kena dengar. Wa iza qara'tal Quran fastami'u wa ansitu. Nak kena kamu dengar dan diam. Jangan bercakap ketika Quran dibaca. Lepas tu bila orang mati, bila orang meninggal, kita baca Yasin atau baca Quran 30 juzuk. Baca Quran. Kan? Dan jangan bising. Jangan cakap-cakap. Jangan pula di sana bising, sini dia mengaji Quran. Tak patutlah. Baik. Jadi wa qauluka haq, kata-kata Allah itu benar. Ataupun firman-Mu itu adalah benar. Kemudian wal jannatu haq wan naru haq. Syurga itu benar dan neraka pun benar. Jadi oleh itu kalau dah benar, naklah kita suka berdoa nak masuk syurga. Dan kalau neraka itu benar, kita berdoa untuk jauh daripada syurga, daripada neraka. Lepas tu kita ada doa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarrabu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami nak syurga. Wa ma yuqarrabu ilaiha, dan apa-apa yang boleh mendekatkan kami kepada syurga itu daripada niat, daripada qaulin wa amalin, daripada cakap, ungkapan, bacaan kami, wa amalin, dan amalan kami, wa niyatin, niat kami, wa i'tiqad kami, i'tiqad, kepercayaan kami, itu semua membawa kepada syurga. Maka kami mohonlah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon syurga, dan apa yang mendekatkan diri kepada syurga kami nak ya Allah. Wa na'udzubika minan nar, dan kami minta lindung daripada neraka. Wa ma yuqarrabu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin. Dan kami minta jauh, kami tak suka neraka ya Allah. Wa na'udzubika, kami tak suka neraka, dan apa yang mendekatkan kami kepada neraka itu pun kami tak suka. Itu. Tapi timbul pula orang kata kalau dah suka syurga, nak syurga, tapi tak membuat amalan untuk menuju syurga, road to jannah tak ada. Road to jannah tak buat, tak usahakan, tapi nak syurga. Begitu juga dengan neraka. Wa na'udzubika minan nar, kami takut, kami tak mau neraka ya Allah, tapi tak buat satu-satu halangan ataupun amalan untuk bergerak kerja ataupun sebagainya yang boleh menjauhkan daripada neraka, tak buat. Kan macam menuju ke neraka, tapi tak sedar. Begitu juga nak pergi syurga, tak ada buat apa-apa pun, duk angan-angan saja. Angan-angan nak masuk syurga, tapi tak ada apa yang dia buat.
Qaul pun tak ada, amal pun tak ada, niat wallahu a'lam, i'tiqad mungkin ada. I'tiqad dia dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harap-harap itu sajalah. Tapi perkataan bacaan Quran pun tidak, mengaji pun tidak, datang kuliah ilmu agama pun tidak, yang boleh memahami tentang Tuhan, untuk memahami tentang Nabi, tentang anbiya, ilahiyat dan nubuwah dan ghaibiyat. Ilahiyat wa nubuwat wa ghaibiyat. Itu tauhid. Nak cerita pasal ilah, tentang ketuhanan, tentang nubuwah, tentang kenabian, tentang ghaibiyat, tentang perkara-perkara ghaib. Tak datang belajar, tak datang mengaji, tak datang kuliah. Mana nak tahu? Yang datang pun tak apa nak faham, apalagi yang tak datang. Bila yang datang tak faham tak apa. Sebab faham itu bukan kerja kita. Ustaz yang mengajar pun tak mampu nak memahamkan. Dan kita yang mendengar ustaz mengajar pun ikut keupayaan kita. Kita mampu lebih faham, fahamlah. Kalau mampu takat tu sajalah. Tapi akhirnya apa? Kepada Allah lah kita berserah. Kerana Allah yang akan memberi kita faham. Terutama ilmu-ilmu yang beratlah. Seperti ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu-ilmu yang berat yang memerlukan kepada pemikiran dan sebagainya, kefahaman yang mendalam. Itu serah pada Allah. Datang dulu. Datang tu pun dah cukup baik. Jangan tak datang langsung. Dah lah tak faham, tak datang pula. Mana nak faham? Datang dulu. Faham itu Allah yang memasukkan. Itu dikatakan hidayah. Kalau faham itu ada termasuklah hidayah. Macam Allah memberi petunjuk kepada kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Nabi sayang pada pak saudara dia. Ya, bapa saudaranya Abu Talib. Tapi tak mampu nak memberi hidayah ke dalam hati, dada, fikiran pak saudara dia. Ya, tapi akhirnya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, wahai Muhammad, engkau tak mampu, ya, tak boleh memberi hidayah pada orang yang kau sayang. Walakinnallah, tetapi Allah yang yahdi man yasha. Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dia enaki. Maksud juga kita boleh kiaskan kepada kita belajar. Kita datang belajar ini bukan kita tak mampu untuk memberi faham pada diri kita. Penceramah yang menceramah, ustaz yang menceramah tu pun tak mampu nak masukkan ilmu dalam dada kita. Kita sendiri pun tak mampu juga nak masuk semua yang ustaz cakap dalam ingatan kita. Melainkan Allah, walakinnallah. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Beri hidayah termasuklah memberi faham ilmu, memberi pengetahuan, memberi kefahaman dan sebagainya. Kan? Sebab itu sebelum kita belajar, kita doa dulu. Kan? Allah maftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Banyaklah doa-doa yang dibaca sebelum itu. Sendiri baca, dan ustaz yang memulakan kuliah pun baca. Jadi untuk memudahkan Allah fahamkan kita ilmu yang kita pelajari. Baik, seterusnya wal jannah, syurga itu benar, wan naru haq, wan naru haq, dan seterusnya Muhammadun haq. Nabi Muhammad itu benar. Sebab itu jangan merendahkan, jangan mengapakan Nabi SAW. Tapi ada musuh-musuh Islam dan biarkan dia tak beriman. Dia hina Nabi, dia buat katun Nabi dan sebagainya. Dan Quran bukan cakap Nabi, Quran pun dia hina dan sebagainya. Itu biarlah. Ya, bukan kita biar, maksudnya kita setuju biar dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu untuk menghalang dia. Ada satu di viral dalam YouTube di negeri China tak silap. Dia buat tile. Tile itu dengan kalam-kalam Allah, dengan kalimah-kalimah Allah macam kita khot kita tu. Dia jadikan apa? Dia jadikan lantai dekat hotel. Dia jadikan lantai dekat hotel, jadi orang pijak lalu lalang. Itu apa daya kita. Ya? Allah lah yang akan menyelamatkan dan menjaganya. Allah balaslah sebaik-baiknya. Ya, sepadan-padannya dengan perbuatan mereka menghina. Itu qauluka haq tadi. Kalimah-kalimah Allah itu benar, tapi dia hina begitu rupa, ilallah. Terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berlaku pula di negara luar, bukan negara kita. Kalau negara kita pun apa daya kita. Tapi yang ala kulli hal, kita kena sebut. Iaitu apabila kita tidak suka sesuatu perkara itu, maka kita kena
dengan hati kita pun cukup. Ya, apabila kita lihat satu kemungkaran, kita ubahlah dengan tangan. Kalau kita mampu. Kalau tak mampu dengan tangan, ubahlah dengan bercakap, dengan nasihat. Kalau tak mampu dengan nasihat, apa daya hati kita lah. Aku benci perkara itu, kerana itu menghina Allah. Kerana itu menghina agamaku, aku benci, aku tak suka. Pun dah itu sebaik-baik iman dah. Cukuplah iman kita setakat itu. Kan? Kemampuan kita. Baik, kita lanjut sikit nak habiskan ini. Wasa'atu haq, iaitu sa'ah itu, iaitu hari kiamat. As-sa'ah, kiamat adalah benar. Allah malaka aslam tu, ya Allah hanya kepadamu aku berserah. Aslam tu, serah diri. Ya. Dan wabika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Amantu billah. Ya. Itu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepadamu aku bertawakal. Ini pun satu lagi konsep tawakal ini. Semuanya ini semua besar dan bermakna kepada diri kita bertawakal kepada Allah itu sangat penting. Ya, sebagai hamba hanya. Hanya kepadamu aku bertaubat. Wa ilaika anabtu, aku bertaubat. Wa bika khasamtu, dan kepadamu aku bermusuhan. Bermusuhan ini kalau sekiranya ada perkara yang kita bermujadalah. Dan kita pun kita mengharapkan ya kepada sesuatu yang kita tak suka tadi bermusuhan, dan hanya kepadamu aku mengambil keputusan. Dia apa-apa suatu perkara yang boleh menimbulkan jadalah itu perbalahan dan sebagainya, dan kepadamu lah aku mengambil keputusan. Tawakal kepada Allah. Macam tadi kita tak suka itu dan ini kerana menghina agama, menghina Allah, menghina Muhammad SAW Nabi kita, maka kita bermujadalah, kita bermusuhan dengan mereka yang membuat seperti itu, maka kepadamu aku mengambil keputusan. Pulang pada Allah. Allah lah yang menentukan dan hukumannya di tangan Allah. Dan seterusnya, wa ilaka hakamtu, aku iaitu maka ampunkanlah aku, ampunkanlah aku. Faghfirli, aku ampunlah. Faghfirli ma qaddamtu, tentang apa yang aku dahulukan, wa ma akhartu, yang aku kemudiankan, wa ma asrartu, dan yang aku sembunyikan. Kita ni banyak perkara yang kita buat tersembunyi, tak tahu. Itu pun kita minta Allah apa? Faghfirli. Kalau sekiranya yang tersembunyi itu juga ada belanga hatiku, ampunkanlah aku ya Allah. Faghfirli. Dan yang tersembunyi dan yang ternampak, a'lan tu i'lan, a'lan. Dan yang jelas, dan engkau adalah yang mendahulukan dan engkau pula yang mengakhirkan, dan la ilaha illa anta. Ya? Dan tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, melainkan Engkau. Ujung sekali dan satu riwayat, la haula quwwata illa billah. Tidak daya upaya dan kekuatan kecuali milik Allah. Jadi apa sahaja yang kita sebut tadi, semua milik Allah. Kita tak daya. Jadi kalau itulah kita serah pada Allah, moga-moga kita selamat. Moga kita selamat dunia dan akhirat, kita berserah kepada Allah segala-galanya. Sebab hidup kita ini tak boleh kita tentukan. Biar Allah tentukan. Kalau kita tentukan, tak jamin baik ataupun buruk. Tapi kalau kita serah pada Allah, pasti Allah kasih kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Serah pada Allah, pasti selamat. Pasti selamat. Kalau kita rasa macam tak selamat pun, Allah mengetahui mengapa tak jadi begitu. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada buruk sangka, tidak su'uzzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon. Baik atau buruk, suka atau tidak suka, sekali Allah yang tentukan, maka kembalilah kepada Allah. Moga kita selamat. Allah Maha mengetahui. Lepas itu kita tawakal Allah tadi. Wallahu a'lam. Jadi itulah doa tahajud yang boleh kita amalkan. Jadi bila bangun malam ni, jangan lupa. Kalau tak ingat, bukalah gadget yang ada ni. Type dalam Google tu, doa tahajud, keluar. Semua doa tu, bacalah atas sejadah kita. Kan? Nak cari buku, cari kitab azkar, semua petah di mana-mana. Ini sentiasa ada di tepi kita, biasanya begitulah kan. Nak buat alarm apa semua. Jadi gunalah gadget ini sebaik-baiknya untuk faedah kita. Baik. Wallahu a'lam bisawab. Semoga apa yang sedikit ini memberi manfaat, beri faedah kepada kita untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salam